Datuk Pengerusi, saya ingin bertanya berkenaan dengan pindaan yang disebut tadi. Pertimbangan yang harus kita lihat, di mana pada kadar 75% yang disebutkan oleh pihak menteri tadi, secara khususnya saya nak bertanya aplikasi kepada penarifan ini. 75% daripada nilaian itu adakah juga mengambil kira pada masa perjanjian sewa beli itu dibuat, kenderaan yang dimaksudkan itu diletakkan harga mukanya, harga pada nilai bukunya ditentukan oleh pihak yang memberi pinjam dan terpaksa dipersetujui oleh pembeli, ataupun memerlukan kedua-duanya mengiktiraf jumlah itu. Saya mengambil contoh kerana barangkali dispute ataupun percanggahan ini berlaku apabila dianya merujuk kepada kenderaan-kenderaan yang mempunyai nilai tinggi, kenderaan-kenderaan yang barangkali mempunyai prestige yang tidak digunakan oleh orang yang terbanyak barangkali. Pada masa kenderaan tu nak dijual atau nak ditentukan oleh persetujuan sewa beli ini, mungkin satu harga diletakkan oleh penjual, oleh kerana kita tidak punya kawalan atau tidak ada harga yang spesifik tentang sesuatu model yang diimport atau dibawa masuk untuk tujuan kawalan di bawah Akta Sewa Beli ini, maka pengguna bersetuju untuk membeli. Tetapi selepas 6 bulan atau selepas tahun pertama kenderaan ini digunakan, maka berlaku depreciation value atau kadar susun nilai yang begitu mendadak sekali akibat competition dari segi model-model yang baru, bukan akibat dari sudut kehilangan nilai akibat kerosakan atau susutnya pada kadar ukuran biasa, kerana pertandingan atas model yang dikeluarkan. Maka 75% nilai yang diberi tadi sebenarnya diukur pada nilai buku, tidak sama sekali berlaku, tetapi pada nilai nilai anggapan pasaran yang perlu diterima. Nilainya mungkin sudah susut melebihi daripada kadar yang sepatutnya. 75% ini adakah mengambil kira fenomena ini ataupun langsung tidak mengambil kira kaedah ukuran kepada nilai 75% tadi? Terima kasih. Yang Menteri. Yang Menteri sebenarnya. Yang Menteri. Kota Melaka ya. Ya. Sangat saya sependapat dengan Yang Berhormat Indar Mahkota. Yang Menteri boleh harap Yang Menteri boleh jelaskan lebih detail, lebih lanjut mengapa pertukaran dari 1/3 ke 75%. Kerana jika bayaran sampai 75%, memang for sale value of the vehicle memang sudah lebih rendah dari apa yang telah dibayar. Sebab itu berikan sebab-sebab munasabah mengapa dari 1/3 hanya mungkin 33% naik sampai 75%. Terima kasih. Ya, Yang Amat Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Pengerusi. Bersekali dengan semua hal-hal pengambilan semula ataupun repossession itu, apakah tidak boleh kalau dimasukkan tentang satu jangka waktu atau seumpama 14 hari, ya? If the company sells by public auction, it has to serve the higher copy of the notice of the public auction not less than 14 days before the date of the auction. Apakah boleh kiranya perkara itu disekalikan supaya isu kod etika pengambilan semula itu dapat disempurnakan? Pindaan semasa auction 14 hari diberikan lagi peluang untuk penyewa. Ya, silakan Menteri. 75% itu adalah daripada harga semasa semasa perjanjian itu dibuat. 75% daripada harga asal tadi, ya. Dan sebenarnya threshold 1/3 itu adalah terlampau rendah saja. Dia punya tujuan dia
Kalau katakan harga kereta 100,000, baru kita bayar 10,000. Okey. Kalau bayar 10,000 lelong, dia punya proceed daripada lelong itu terlalu rendah. Jadi bermakna balance yang perlu dibayar tu dari segi proceed itu tidak cukup untuk membayar hutang yang ada, dan akhirnya menyebabkan pengguna terpaksa top up lagi duit lain untuk membayar. Ini menambahkan bebanan, 2 kali bebanan kepada pengguna. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau katakan harga kereta 100,000, dia dah bayar 75,000 lebih, balance tinggal 25,000 lagi. Apabila dilelong, kita percaya harga lelongan itu sudah mampu untuk membayar balance purchase price yang terhutang tadi. Jadi bermakna kalau itu tidak akan menimbulkan kerugian kepada pembeli tadi. Dan ini juga mungkin menjawab Beruas yang bimbang. Jikalau terlampau rendah threshold dia, yang pertamanya, kalau banyak berlaku pelelongan dan sebagainya yang perlu pergi ke mahkamah, ini akan membebankan mahkamah. Kerana terlampau banyak backlog cases nanti yang khas datangnya daripada kes-kes yang memerlukan court order untuk menarik balik kereta dan sebagainya. Ini akan menambahkan bebanan di pihak mahkamah dan sebagainya. Dan Beruas tadi, ada cuma Beruas yang membangkitkan mengenai bank-bank yang mungkin akan memperketatkan lagi pinjaman-pinjamannya. Kalau 1/3 tak bayar, kalau 1/3 ke bawah, 1/3 bayar dah boleh pergi, nak tarik kereta kena pergi ke mahkamah, nak tarik kena pergi mahkamah. Jadi akhirnya bank akan merasakan bahawa ianya membebankan mereka. Jadi menyebabkan bank selalu susah untuk mengeluarkan pinjaman, dan ini akan memberi kesan kepada pengguna juga untuk memiliki kereta dan sebagainya. Jadi sebab itulah pertimbangan ini diambil kira, jadi threshold tu dipertingkatkan. Jadi situlah tujuannya, supaya untuk melindungi dua-dua pihak, kepentingan pengguna dan kepentingan pemberi pinjaman dan sebagainya. Nak bagi jalan ya, Ahmad? Saya ingat kita sikit tambahan. Saya nak bertanya, yang Muhammad tanya saya tak jawab tak apa. Boleh, saya untuk rekod boleh lah. okey, untuk rekod pun tak apa. Cuma saya nak bangkitkan tentang seolah-olah bunyi macam ada pengiktirafan kepada nilai buku kereta tadi, atau kenderaan yang terutama saya sebut kenderaan yang diimport tadi. Nampak gaya ada pengiktirafan dalam kandungan 25% lebihan itu, seolah-olah macam kita mengiktiraf ada satu nilai diletakkan kepada AP, kertas AP itu. Maknanya nilai kenderaan tu hanya 75% keseluruhannya, 25% sebenarnya top up atau tambahan kepada nilai kertas AP yang sebenarnya pada asalnya tidak ada nilai. Sebagai contoh, kata sebuah kereta yang bernilai 100,000, nilai sebenar kereta itu pada nilai fizikalnya hanyalah 75,000, tetapi AP itu menambah 25% menjadikan 100,000. Oleh kerana itu kita menghadkan pengiktirafan pengukuran sebagaimana boleh diambil atau tidak diambil, mengambil kira jumlah ataupun kadar pembayaran yang telah dibuat oleh pengguna ataupun peminjam, kerana 25% itu dapat diselamatkan oleh nilai yang sebenarnya tidak ada nilai buku. Ia cuma kertas yang tidak bernilai sama sekali, iaitu AP, tapi kadarnya agak tinggi, 25%. Saya nampak bayangannya lebih kurang macam tu. Jadi saya berharap aplikasinya dalam tafsiran undang-undang tidak begitu, kerana tidak ada satu logiknya kita mengiktiraf satu kertas yang sebenarnya tidak menilai, tapi kita meletakkan harga dalam satu sewa beli yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Terima kasih. Saya rasa yang Muhammad Indra Mohon kata dia keliru dari segi nilai tadi. Nilai kereta, apabila pembeli membeli kereta,